Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung 11.2. Okey, bersedia dengan handout. Okey, ini 11.2. Okey, mungkin hari ini tak buat banyak lah. Tapi selepas itu saya harap you dah try untuk lakarkan jawapan dia. So, setiap kali kelas saya akan tanya jawapan dulu, baru saya akan mula bincang. Okey, haba yang pertama. Kita ada 4 haba di sini. Haba pemendakan, haba pengesaran, haba peneutralan, haba pembakaran. Okey, haba pemendakan ke pengesaran ke bukan lain-lain, bukan. Dia sama. Dia konsep yang sama. Cuma pakai untuk tindak balas pemendakan. Maka kita panggil haba pemendakan. Pakai untuk tindak balas pengesaran logam. Maka kita panggil dia haba pengesaran. Kalau saya guna untuk tindak balas peneutralan, so saya panggil haba peneutralan. Dan pakai untuk combustion of fuel, maka kita panggil dia haba pembakaran. Itu saja. Sebab dia guna dekat tindak balas kimia yang berbeza, maka kita namakan beza. Simbol tetap sama, delta H, segitiga H. Okey ya. So contoh soalan pertama adalah tindak balas pemendakan. Okey, 25 cm kubik, 25 ml maksud dia, lalutan argentum nitrat. Kemolaran dia 1 mol desimeter tolak 3 pada suhu 29. Asal dia suhu 29. Okey. Lepas tu dia campur ke dalam satu lagi lalutan 25 ml. cm kubik tu maksud ml. Cuma kita tak tulis ml sebab ini unit yang kita pakai, SI kan. Okey, natrium klorida 1 mol dm tolak 3 pada suhu 30 pula. Suhu tertinggi, okey, kita tak panggil suhu akhir. Tidak ada suhu akhir. Dia ada suhu tertinggi dengan suhu terendah sahaja. Suhu akhir maksudnya tu final temperature, tak ada, dia tak ada. Dia ada highest temperature, jangan salah faham. Okey, kita dapat 38. Okey, hitung haba pemendakan. Maksud dia nak delta H. Bagaimana cara nak buat benda ini ya? Okey. So, masa di lab nanti, you kena hati-hati. Dia kata suhu tertinggi 38. Maksud dia sekejap dia akan drop. Okey, dia akan drop. Maksud dia, bila you nampak 38, kalau you tak catat, dia akan jadi 37 lah, 36, atau you sembang-sembang, you dapat 35 sahaja. Sebab dia sudah naik 38, you tak nampak. Okay, that's why masa amali nanti buat elok-elok. Fokus dekat termometer itu. Okay, ya. So, itu maklumat yang diberi. Okay, sekarang, apa yang perlu kita lakukan baru boleh dapat delta H. Okay, mula-mula kita kena buat persamaan kimia dia. Tak ada persamaan kimia, tak boleh buat definisi. Okay, definisi maksud dia. Okay, so persamaan kimia adalah AgNO3 tambah NaCl menjadi AgCl tambah NaNO3. So di belakang mesti ada satu pepejal, satu mendakan. Sama ada AgCl atau NaNO3. So NaNO3 tak mungkin jadi mendakan. Sebab kita belajar topik garam, semua garam nitrat larut dalam air. Maksud itu sentiasa larut dalam air. Natrium nitrat sentiasa larut dalam air. Maka tak adalah mendakan untuk dia. So satu lagi tu argentum klorida. Yes, itu mendakan. Kalau you ingat masa topik garam, semua garam klorida larut dalam air kecuali AP, iaitu AgCl, PbCl2. Itu yang kita hafal tahun lepas. Okay. So bila macam ini kita buat splitkan Ag plus NO3 negatif, Na plus Cl negatif. Ini maintain AgCl. So ini Na plus NO3 negatif. So kita dapat Ag plus Cl negatif equal to AgCl. Okay, itu persamaan ion dia. Okay, daripada persamaan ion dia, kita buat definisi dia. Okay, definisi dia adalah semua guna standard punya perubahan haba apabila 1 mol. Okey, itu standard punya. Cuma di sini 1 mol mendakan terbentuk daripada ion dalam lalutan aqueous. Itu dalam buku teks. Okey, buku teks. Tak salah. Cuma sekarang soalan kata argentum nitrat dengan natrium klorida. Maka kita juga kena nyatakan apa mendakan yang terbentuk. So mendakan yang terbentuk adalah AgCl. So perubahan haba apabila 1 mol mendakan argentum klorida, okey.
terbentuk daripada apa? Daripada ion Ag+, ion argentum dan ion klorida dalam larutan aqueous. Okay, so itu definisi dia. Maksudnya kita nak lihat mendakan dia. Apa nama mendakan di sini? AgCl. Dia terbentuk daripada ion argentum dan ion klorida dalam larutan aqueous. So yang mendakan itu bila 1 mol, maka kita sebut dia sebagai haba pemendakan. Okey, kalau dia tak capai 1 mol, kita tak sebut dia haba pemendakan. Okey, so biasanya eksperimen yang kita buat tidak akan capai 1 mol. Eksperimen yang buat akan capai 0.0 berapa mol sahaja. Kalau 1 mol banyak bahan tu, bika tak muat. Bika pun tak muat. Dan guna bahan kimia yang terlalu banyak bila kita buat 1 mol. So kita akan buat 0.025 mol yang kecil-kecil pun ya, bilangan mol dia. So kita convert nilai itu kepada 1 mol, baru kita panggil haba pemendakan dia. Okey, boleh ya? Okey, sekarang saya nak test awak. Okey, kalau hasilkan PbSO4. PbSO4 juga salah satu mendakan, betul? Semua garam sulfat larut dalam air kecuali PCB. PbSO4, CaSO4, okey, dengan BaSO4. Okey, ada 3 garam tidak larut air. Okey, ya. So saya nak tahu kalau haba pemendakan untuk PbSO4, siapa boleh buat definisi dia? Siapa nak try? Okay, siapa nak cuba? PbSO4. Volunteer, come on. Masa dah dekat dah. Saya ikut yang maksud haba pemendakan ke? Yes, tapi sekarang untuk soalan untuk PbSO4 dia keluar. Saya cuba Yes. Perubahan haba apabila 1 mol mendakan plumbum sulfat terbentuk daripada ion plumbum dan ion sulfat dalam larutan aqueous. Yes. Okay, cuma nak perfectkan, you kena sebut plumbum 2 sulfat lah. Jangan lupa kurungan 2 itu sebab Pb2+ kan ion plumbum 2. Okey ya. So perubahan haba apabila 1 mol mendakan plumbum 2 sulfat terbentuk daripada ion plumbum 2, ada bracket 2 itu, dan ion sulfat dalam larutan aqueous. Ya, very good. So itu maksud dia awak faham soalan tanya PbSO4. Ini soalan tanya AgCl. Okey. Tapi buku teks dia tulis perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion dalam larutan aqueous, sebab dia tiada soalan. Dia belum tanya lagi apa soalan dia. Okey, bila ada soalan kita kena merujuk pada soalan. Okey, good. Pemerhatian dia pepeja putih. Okey, semua garam tidak larut air warna dia putih kecuali PBI itu warna kuning. PbCrO4 warna kuning. Plumbum 2 kromat 6 warna kuning. Plumbum 2 iodida warna kuning. Yang lain putih. So pepeja putih terbentuk. So pepeja putih itu apa? Mendakan argentum klorida terbentuk. Itu inference. Inference menerangkan pemerhatian dia. Okey ya. So sekarang, okey, kita nak kira bilangan mol dulu. Okey, tengok sini ya. Okey, sekarang ikut definisi dia pemendakan ini untuk mol untuk argentum klorida. Untuk mendakan dia, maka kita perlu bilangan mol dia. Kita nak tahu di eksperimen ini berapa mol AgCl terbentuk. Kita nak tahu. Okey, sekali lagi, untuk eksperimen ini apa yang kita perlu tahu? Soalan kata bila 1 mol itu haba pemendakan, itu merujuk pada 1 mol. So kita nak tahu eksperimen ini berapa mol dia terbentuk dulu. Berapa mol AgCl terbentuk. Okey, so bilangan mol AgCl sama dengan M darab V bahagi 1000. Sebenarnya formula ini pun tak boleh sebab ini pepejalan. So AgCl ini berapa kita tak tahu. Tapi kita tahu untuk Ag
Kita tahu untuk maklumat untuk argentum nitrat. Kita ada maklumat untuk natrium klorida 25:1, 25:1. Sama saja. Okey. Maka ikut persamaan kimia ini, 1 mol argentum nitrat bertindak balas dengan 1 mol natrium klorida menghasilkan 1 mol argentum klorida dan 1 mol natrium nitrat. Ikut persamaan ini. So, kalau saya nak mol ini, maka saya boleh ambil je nilai dari sini. Okey, itu sebab dia saya kira ambil bilangan mol AgNO3. Tak suka, boleh ambil bilangan mol NaCl. So, bilangan mol AgNO3 atau bilangan mol NaCl sama dengan 1 darab 25 bagi 1000, mV bahagi 1000. So, dapat 0.025 mol. Okey, so bila saya tahu AgNO3 adalah 0.025 mol, maka di situ saya boleh terbit untuk AgCl. So, AgCl juga sama dengan 0.025 mol. Sebab 1 mol AgNO3 menghasilkan 1 mol AgCl, nisbah dia 1:1. Maka sini saya dapat juga bilangan mol AgCl sama dengan 0.025 mol. So, dengan jawapan ini saya tahu eksperimen ini telah menghasilkan berapa banyak AgCl untuk eksperimen ini? 0.025 mol. Eksperimen ini hanya menghasilkan 0.025 mol sahaja. So, dia bukan 1 mol. Maka, belum ada lagi haba pemendakan lah maksud dia. Okey, so sekarang kita kira. Benda kedua, okey, nak tahu jisim lalutan dia. Jisim lalutan M, berapa banyak lalutan yang kita pakai di sini? Kita ada 2 lalutan. Okey, so dia akan sama dengan jisim lalutan. Tak ada. Kita hanya ada isi padu sahaja. Isi padu. Kita ada isi padu lalutan argentum nitrat, ada isi padu lalutan natrium klorida sahaja. Tak ada jisim. Okey, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh guna maklumat yang diberi. Ketumpatan lalutan. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. 1. Okey, maka saya boleh ambil situ, saya darab. Ambil isi padu, darab dengan ketumpatan. Dapat 50 gram. Okey, sebab isi padu punya unit adalah sentimeter kubik. Okey, isi padu adalah cm kubik. Ketumpatan adalah gram cm tolak 3. So, bila ketumpatan darab isi padu, cm kubik akan potong. Jawapan dia gram. Dapatlah gram. Okey, so dengan cara itu, saya boleh dapatkan jisim lalutan yang pakai. Okey, ya. Boleh faham tak? Boleh faham benda ini? Sebab isi padu sentimeter kubik, ketumpatan ada sentimeter tolak 3. So, ini, darab ini, potong. So, tinggal jawapan dia gram. Maka dengan cara ini, saya ambil isi padu, darab dengan ketumpatan, saya akan dapat jisim dia. Saya akan dapat jisim untuk lalutan. Okey, so berapa jisim lalutan dia? Jisim lalutan ada 25 dengan 25. Sebab 25 AgNO3, 25 untuk NaCl. So, dekat hujung hasil dia, jumlah isi padu adalah 50. 50 darab dengan 1. Sebab dia kata ketumpatan 1. So, sini punya sentimeter kubik, potong dengan sentimeter tolak 3. Potong. So, jawapan dia tinggal gram. Berapa gram? 50 gram. Jisim lalutan adalah 50 gram untuk kes ini. Okey, seterusnya. Baru kita kira berapa haba dikeluarkan. Haba yang dibebaskan berapa? Berapa banyak untuk eksperimen ini? Cara dia guna ini. Formula. Q sama dengan MC theta. M adalah jisim lalutan. C adalah satu nilai yang kita panggil constant. Kita panggil muatan haba tentu lalutan. Nilai dia 4.2. Ini tak payah hafal. Masa exam diberi 4.2. Dan theta adalah perubahan suhu. Theta adalah perubahan suhu. Berapa banyak dia ubah? Okey, maka kita pun mula kerja kita nak gantikan Q equal to MC theta. So, purata suhu. Kenapa saya buat purata suhu? You tengok. Perubahan suhu dia payah sebab dia kata tertinggi 38. Tertinggi 38. Terendah tak ada.
Terendah ada 29, ada 30. You tak boleh suka-suka tolak ini, tak boleh. Sebab ada dua benda yang berbeza untuk awal dia, maka kita buat purata dia. Okay, kita buat purata. Okay, so purata suhu awal 29 tambah 30 bahagi 2. Dapat 29.5. Okay, so baru kita kira theta dia. Baru kira theta. Q sama dengan M C theta. Q M 50. Okey, jalan kerja tak payah unit. Unit keluar di jawapan saja. 50 M C 4.2. Theta adalah tadi berapa? Tertinggi 38. Awal 29.5. Okey. So 38 tolak 29.5. So jawapan dia 1785. Okey, Q yang awak keluarkan ini bila you potong semua unit, you tengok gram dengan gram potong, degree Celsius dengan degree Celsius potong. So jawapan awak adalah Joule. Jawapan yang keluar untuk haba dibebaskan Q adalah Joule. Okey. So saya tukar ke kilojoule bahagi 1000. Bahagi 1000, so saya dapat 1.785 kilojoule. Tak tukar pun tak apa. Ia akan dapat betul di sini juga. Cuma seterusnya masalah sikit sebab unit standard untuk haba adalah kilojoule punya. Okey so saya tukar siap-siap 1.785. Okey, sekarang sampai sini apa yang awak faham? Okey, bagi tahu saya berapa mol punya argentum AgCl mendakan AgCl berapa mol boleh bebaskan haba 1.785 kilojoule. Siapa boleh jawab? Okay, come on. Soalan saya, berapa mol mendakan AgCl boleh membebaskan haba 1.785 kilojoule? Sir, 0.050 sir. 0.02? 0.050. Kenapa darab 2? Tak payah darab 2. Okey, ini. Sebab sini kita nampak bilangan mol untuk AgCl adalah 0.025. Okey, maksud dia 0.025 mol ini menghasilkan, boleh membebaskan 1.785 kilojoule. Itu maksud dia. Okey, boleh Dia tak payah pergi darab apa sebab sini tak ada benda boleh darab, tak ada. Okey, so sekali lagi saya ulang, sampai sini apa maksud dia? Kita faham 0.025 mol AgCl membebaskan 1.785 kilojoule. Itu yang kita faham sampai sekarang. Tapi adakah itu delta H? Itu bukan delta H. Sebab delta H maksud dia 1 mol. Dia nak 1 mol. Maka kita tukar ke 1 mol. Itu je. So dapatlah delta H. Okey, cara nak tukar. Okey, kita baca dulu ayat ini. 0.025 mol membebaskan 1.785 kilojoule. Maka 1 mol membebaskan berapa? 71.4 kilojoule. Buat matematik pun boleh. Cara matematik tu 0.025 bahagi 1 sama dengan 1.785 bahagi X. So X itu dapat 71.4. Atau nak cepat, terus ambil 1.785 bahagi 0.025. Terus akan dapat juga 71.4 kilojoule. Okey, so sekarang bila sampai sini, you dah boleh faham lah. Okey, so sekarang soalan dia AgCl. 0.025 mol AgCl membebaskan 1.785 kilojoule. Ikut eksperimen ini. Tapi tak boleh. Saya nak 1 mol sebab maksud hama pembendakan, maksud dia adalah 1 mol. So sekarang saya tanya diri saya, kalau 1 mol pula dia membebaskan berapa? So yang berapa itu adalah haba pembendakan maksud dia. So yang berapa tu boleh buat cara ambil 1.785 bahagi mol pun boleh. Itu cepatlah, dapat 71.4 atau you buat matematik pun boleh. 0.025 bahagi 1 sama dengan 1.785 bahagi X.
So nilai X nanti dapatlah 71.4 darab silang. Okey, boleh faham? Okey, so sekarang bagi tahu saya, haba pemendakan dia berapa? Haba pemendakan dia. .4 kilojoule. Yes. Okey, cuma betul. Cuma itu haba yang dibebaskan. Sekarang kita tukar ke haba pemendakan, delta H sama dengan negatif 71.4 kilojoule apabila 1 mol. Apabila 1 mol tu mol tolak 1. Okey, apa maksud negatif itu? Apa maksud Haba tanda negatif? dibebaskan. Haba dibebaskan, betul. Sekarang haba dibebaskan. Okey, bagaimana saya tahu itu haba dibebaskan? Macam mana saya tahu dia haba dibebaskan? Tak boleh ke serap? Negatif. Yalah, negatif itu haba dibebaskan. Dalam eksperimen ini, mana yang bagi tahu awak dia kena letak negatif tanda dia? Tengok balik soalan depan. Okay, come on, masa dah habis. Saya duk tunggu jawapan. Ini penting. First penting sebab seterusnya kita akan guna cara yang sama. Okay, bagaimana saya tahu ini adalah tanda negatif iaitu haba dibebaskan? Tak boleh ke saya letak positif? Sebab dia nak balas exothermic. Yalah, kenapa Suhu dia tidak meningkat. balas exothermic? Suhu dia meningkat. Bagus. Suhu dia meningkat. You tengok depan, suhu dia meningkat 29 jadi 38. Suhu meningkat, so saya tahu itu exothermic. So exothermic sebab suhu meningkat untuk kes ini. So saya letak satu tanda negatif di depan sebab delta H wajib ada negatif atau positif untuk melambangkan dia exothermic atau endothermic. So daripada soalan saya tahu dia exothermic sebab suhu meningkat, maka saya letak negatif. Mol tolak 1 sebab merujuk pada 1 mol. Sebab definisi Pak kata nak 1 mol. Okey. Yang kita kira-kira ini belum 1 mol. That's why saya tukar ke 1 mol. So jawapan dia negatif 71.4 kilojoule mol tolak 1. Persamaan termokimia adalah guna persamaan kimia atau persamaan ion belakang letak delta H. Itu saja. Okey, you boleh guna persamaan kimia atau persamaan ion belakang selang sikit letak delta H, tak payah koma apa, selang sikit letak delta H, berapa nilai dia. Itu maksud persamaan termokimia. Ada calon tak jawab persamaan termokimia, tapi dia jawab persamaan kimia. Itu saya pening kepala. Okey, persamaan termokimia maksud dia ini je. Okey, lukis gambar raja aras tenaga. 2 markah, bagaimana lukis tenaga, pattern dia betul, bentuk betul. Lepas tu ada bahan, ada hasil, ada delta H. Habis. Satu contoh untuk hari ini. Okey ya. Okey, sekarang you boleh lengkapkan dan saya bagi you kehadiran link dia. Kejap. Okey, thank you untuk kelas hari ini.